Industri digital milik anak muda, soalan 4, soalan saya. Silakan Yang Mohd Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, statistik yang telah dikeluarkan oleh MAGIC, iaitu salah sebuah agensi di bawah MUSTI, kebanyakan pemilik syarikat startup terdiri daripada orang muda, iaitu sebanyak 83.43% merupakan pemilik di bawah umur 40 tahun. Sebanyak 53.79% pula merupakan pemilik di bawah umur 30 tahun yang dikategorikan sebagai belia. Berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh MAGIC ini pada 4 April 2020, hampir 50% syarikat startup memerlukan di antara RM500,000 sehingga RM1 juta untuk memastikan kelestarian perniagaan sepanjang tahun 2020. Justru, kementerian ini telah menyelaraskan inisiatif bagi merancangkan semula startup negara seperti melalui Teknologi Startup Funding Relief Facility (TSFRF) dalam usaha membantu syarikat-syarikat startup teknologi yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19. TSFRF ini telah dilancarkan pada 15 Mei 2020 dengan menyediakan bantuan kewangan bagi menampung aliran tunai, seterusnya mengekalkan kelangsungan operasi perniagaan syarikat-syarikat terpilih. TSFRF ini terbuka kepada semua syarikat startup teknologi milikan rakyat tempatan atau tenaga kerja majoriti rakyat tempatan atau majoriti pendapatan dijana di dalam negara Malaysia. Pakej rancangan ini menawarkan tempoh pembiayaan sehingga 5 tahun tertakluk kepada semakan tahunan serta pengecualian bayaran fee guaman selain tiada fee dan kos tambahan yang harus ditanggung oleh pemohon. Proses ini akan dibuat secara cepat dan mudah. Dana RM100 juta untuk TSFRF ini adalah tambahan kepada peruntukan yang telah disalurkan kepada agensi-agensi tech funding di bawah MUSTI, iaitulah Malaysia Debt Venture Berhad, Cradle Fund Sdn Berhad, MEFCAP, Kumpulan Modal Perdana dan Malaysian Technology Development Corporation sebelum ini, dan menjadikan jumlah terkini sebanyak ringgit Malaysia 315 juta. Peruntukan ini disalurkan kepada syarikat-syarikat startup dalam bentuk pinjaman, geran, inisiatif pembangunan kapasiti, sokongan operasi, akses kepada pasaran dan lain-lain lagi. Datuk Yang Dipertua, Cradle akan turut menawarkan program pembiayaan baharu berbentuk geran berjumlah 26.5 juta bagi tahun 2020 yang telah bermula pada penghujung Jun 2020. Program pembiayaan ini adalah khusus untuk permohonan baharu yang akan membantu membiayai syarikat startup teknologi selepas mengambil kira isu serta cabaran yang dihadapi disebabkan oleh COVID-19. Manakala MEFCAP telah melancarkan 2 program pembiayaan ekuiti baharu, iaitu Lunex berjumlah dolar Amerika 10 juta yang memberi fokus kepada startup fintech, serta Asia Green Tech Fund 20 juta US dollar dengan fokus kepada startup teknologi hijau. Sebuah program pembiayaan ekuiti sambungan iaitu Super Seed Fund 2 dengan jumlah sebanyak 10 juta dolar Amerika juga telah dilancarkan dalam tempoh masa terdekat. Selain daripada itu, kerajaan juga telah memperuntukkan 100 juta ringgit Malaysia bagi inisiatif National Technology and Innovation Sandbox (NTIS) yang merupakan salah satu inisiatif di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana. NTIS dapat memberi manfaat yang besar kepada industri startup negara di dalam mengharungi cabaran ekonomi, terutamanya pasca COVID-19 melalui pendekatan sandbox untuk mempercepatkan penciptaan dan pengkomersialan teknologi serta inovasi di semua peringkat di dalam menyediakan zon tertentu bagi pelaksanaan rintis inovasi masing-masing di samping melaksanakan kelonggaran peraturan untuk menguji cuba teknologi yang baharu. Pembentukan NTIS ini di bawah kawasan MUSTI mampu memperkasakan serta menyediakan laluan pengkomersialan pantas bagi produk teknologi, perkhidmatan serta inovasi daripada syarikat startup tempatan merangkumi semua peringkat pembangunan teknologi. Menerusi MAGIC, inisiatif pembangunan kapasiti seperti Global Accelerator Program GAP akan terus dilaksanakan oleh MAGIC bagi menyokong kemampanan startup, termasuklah melaksanakannya secara atas talian serta mengembangkan kerjasama dan perlibatan daripada startup antarabangsa.
Selain itu, program bootcamp yang menyasarkan deep tech dan emerging tech akan turut dilancarkan bagi membimbing bakat tempatan bagi penghasilan prototip yang dapat menyelesaikan penyataan masalah berkaitan COVID-19 melalui teknologi seperti machine learning, robotics, nanotech, drone tech. Di dalam usaha untuk mendigitalkan perkhidmatan kerajaan, Cradle melalui inisiatif Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana akan melaksanakan satu siri roadshow Jayarawara Hackathon di seluruh negara yang akan dilancarkan di dalam bulan Ogos 2020 dan dilancarkan sehingga akhir tahun. Melalui siri-siri hackathon yang akan dilaksanakan kelak, dianggarkan lebih daripada 1,000 peserta daripada kalangan belia akan terlibat dan hampir 100,000 pemegang taruh akan menerima kesan positif daripada usaha ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Silakan Yang Berhormat Tuan Syed Saddiq untuk soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat. Kerajaan daripada dahulu telah pun membelanjakan ratusan juta untuk merangsangkan institusi startup di Malaysia. Tetapi kalau kita lihat perbandingan kita dengan negara-negara jiran, contohnya di Indonesia yang telah pun berjaya melahirkan 4 unicorn dan 1 dekakorn, khususnya Tokopedia, Bukalapak, OVO, Traveloka dan bagi dekakorn seperti Gojek. Dan di Malaysia sebelum ini kita ada, iaitu Grab, tetapi sekarang telah pun bertempat di Singapura. Persoalan saya, di Malaysia kita ada banyak startup-startup yang baik seperti MyLorry dan juga our very own drone company yang top 10 in the world, tetapi masalahnya tidak dapat bantuan kerajaan khususnya dari segi ekosistemnya. Adakah kerajaan akan menetapkan garis masa untuk Malaysia sendiri melahirkan tech unicorn ataupun dekakorn kita tersendiri seperti negara-negara jiran? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya, terima kasih. Apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi adalah benar. Kita daripada 1000 mengikut laporan oleh Teknik Asia 2019, di dalam Malaysia ketika ini terdapat sebanyak 1,825 startup, yang mana daripada jumlah itu 100,645 startup berada di bawah Magic. Dan di kita mempunyai banyak startup yang agak terkenal di bawah program kita seperti yang disebut tadi. Grab adalah dikembangkan di bawah agensi kita. Dan apabila Grab pergi ke Singapura, itu adalah satu tanda bahawa kemajuan yang bagaimana kita telah menjadikan startup kita ini berkembang ke pasaran antarabangsa. Walau bagaimanapun di bawah MOSTI kita sentiasa memperkenalkan pelbagai skim-skim baru bagi membolehkan startup ini dibantu selanjutnya. Masalah pengkomersialan adalah satu masalah yang besar yang mana sekarang sedang cuba dicari jalan di bawah agensi MOSTI bagi menghubungkan pihak startup ini dengan pasaran yang di industri. Jadi itu saja jawapan saya setakat ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Kuala Krai. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan saya ialah apakah sasaran serta objektif yang hendak dicapai menerusi inisiatif serta peruntukan besar kepada syarikat startup menerusi Pelan Rancangan Ekonomi, Prihatin dan Penjana sebelum bulan ini. Terima kasih. Silakan Timbalan Menteri. Ya, terima kasih. Objektif peruntukan dan inisiatif yang dilaksanakan adalah bagi mewujudkan lebih banyak syarikat startup yang berdaya saing, mampan dan mempunyai kelestarian yang tinggi. Ini akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan bagi rakyat yang terjejas akibat COVID-19. Dan selain daripada itu, mempunyai objektif bagi memberi sumbangan kepada KDNK negara yang terkesan akibat daripada PKP dan pembangunan negara, pembangunan teknologi tinggi negara. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Speaker. Berhormat Menteri.